Sebuah pengkhianatan bermula. Demi kemewahan sementara, ada yang rela menjadi tali barut menggadai maruah dan keselamatan negara demi memenuhi tembolok tamak haloba. Setiap pintu masuk negara merupakan titik penting kepada kawalan keselamatan tanah air berdaulat seperti Malaysia. Ia lambang kedaulatan dan keharmonian, sebuah legasi peninggalan nenek moyang yang wajib dipertahankan daripada pencerobohan juga sebarang anasir yang boleh membawa kepada kerosakan. Sama ada di daratan, lautan maupun laluan udara negara, pintu masuk menjadi garisan utama di mana undang-undang sesebuah negara dikuatkuasakan. Kawalan pintu masuk bukan hanya terkait dengan isu keselamatan, namun ia menyumbang kepada kesan berantai keseluruhan ekosistem termasuk ekonomi, sosial dan lingkungannya. Sekali pandang, ini senario biasa yang kita saksikan di pintu masuk udara negara. Ketibaan pelancong atau pelawat dari pelbagai negara asing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan melalui tapisan keselamatan yang ketat. Pun begitu, risikan selama 6 bulan, bahagian perisikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kehadiran petualang yang sanggup menggadai sistem keselamatan negara demi habuan lumayan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya membongkar sindiket yang membawa masuk warga asing ke negara ini, dipercayai tanpa melalui pemeriksaan pihak berkuasa. Kegiatan itu dipercayai didalangi pihak kuasa sebuah agensi. Kesemua suspek ditahan menerusi OPPAM 2.0. 20 Ogos 2024, OPPAM berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan warga asing tanpa melalui prosedur sah di laluan pintu masuk udara negara. Operasi berisiko tinggi ini bagi memburu kumpulan didalangi puluhan penguatkuasa sebuah agensi yang menjadi tali barut sindiket bagi melepaskan kumpulan warga asing masuk ke negara ini melalui modus operandi counter setting. Seramai 12 ditahan termasuk 5 penguatkuasa yang berkhidmat di Terminal 2, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. 21 Ogos 2024, perintah tahanan reman dikeluarkan terhadap 4 pemilik syarikat termasuk 3 orang awam yang dipercayai mempunyai peranan masing-masing bagi mengurus kemasukan warga asing ke negara ini tanpa mengikut prosedur ditetapkan berdasarkan Perkeliling Imigresen Bilangan 4 tahun 2021. Sementara 4 penguatkuasa yang bersekongkol dengan sindiket direman masing-masing 5 dan 3 hari, manakala seorang lagi dilepas dengan jaminan dalam operasi dijalankan di sekitar Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Kelantan. Kesemua suspek berusia antara 20 hingga 50-an, disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. 12 September 2024, negara gempa dengan penahanan 37 pegawai agensi penguatkuasa bertugas di pintu masuk udara negara menerusi OPPAM 2.0. Seramai 27 lelaki dan 10 wanita yang disyaki menjadi tali barut sindiket menyeludup warga asing yang tiba menerusi KLIA 1 dan KLIA 2 ditahan secara berasingan di 6 negeri. Tangkapan terbaru ini hasil daripada operasi OPPAM 2.0 terhadap penguatkuasa KLIA yang menggunakan modus operandi counter setting atau laluan counter khas bagi memudahkan warga asing memasuki Malaysia dengan menyamar sebagai pelancong. Untuk maklumat semua, SPRM telah menjalankan 3 operasi yang sebenarnya ada kait-mengait antara satu sama lain. Saya bacakan dulu. Pertama dinamakan OPSPAM yang dijalankan bermula pada 20 Ogos 2024. Yang kedua, Offsetting pada 29 Ogos 2024. Dan kemudian OPPAM 2.0 pada 12 September 2024. Walaupun nama operasi ini berlain, dua yang berlainan, OPPAM dan juga Offsetting, tapi sebenarnya ia adalah ada kait-mengait antara satu sama lain. Yang sebenarnya yang saya boleh rumuskan adalah dinamakan counter setting. Ketiga-tiga operasi dijalankan berjaya menahan keseluruhan 63 orang, termasuk 51 penguatkuasa,
50 daripadanya berkhidmat di Jabatan Imigresen Malaysia, manakala seorang daripada polis diraja Malaysia. Turut ditahan 10 ejen dalam kalangan orang awam menerusi operasi dijalankan di sekitar Lembah Kelang dan Pulau Pinang. Sebanyak 37 kertas siasatan dibuka sehingga September 2024. Sepanjang operasi dijalankan, SPRM turut menyita wang tunai berjumlah hampir 1.5 juta ringgit yang dijumpai di kediaman pegawai imigresen berpangkat rendah. Sebanyak RM518,250 kita pernah jumpai daripada seorang pegawai imigresen kanan grade KP22, seorang wanita di negeri Pahang. Dia dah bertugas di Pahang. Wang itu diletakkan di dalam bagasi di bilik tidurnya. Dan yang kedua, 248,443 daripada seorang pegawai imigresen KP19 yang bertugas sekarang ni di Melaka, dan wang dijumpai di bawah katil bilik tidur utama. Bukan hanya hidup di atas timbunan wang, gaya hidup mewah penjawat awam grade KP22 dan KP19 ini juga menimbulkan pelbagai tanda tanya. Antara lain disita dalam operasi ini adalah 22 unit kenderaan, 75 utas barangan kemas, beg tangan pelbagai jenama, jam tangan termasuk kepingan dinar emas 575.75 gram dianggarkan bernilai RM200,000. Sebanyak 215 akaun bank milik 16 syarikat dan 84 individu dibekukan dengan nilai keseluruhan RM3.6 juta. Sebagai hak pengangkutan udara negara, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menjadi nadi penting pintu masuk ke Malaysia. Ironinya, di sebalik kesibukan lokasi tumpuan ini, tersembunyi kisah sisi gelap didalangi penguatkuasa negara kita sendiri. Dari jauh, gerak-geri petualang ini sedang diperhatikan pasukan perisik SPRM. Cabaran pertama ialah tentang kerahsiaan maklumat. Bukan senang kita nak mengumpulkan satu maklumat dalaman untuk kita jalankan tindakan susulan. Tugas pegawai saya bahagian perisikan terutama sekali ialah untuk mengesahkan benar benda yang berlaku. Sebab tu kita perlu buat sampling. Itu antara cabarannya juga sebab kita nak kena pasti yang mana satu parti, yang mana satu yang ada permit, yang mana satu yang datang atas pas pelancong. Kerana kita tidak boleh interview mereka. Benda ni akan mendedahkan kepada kebocoran maklumat. Yang kedua, cabarannya ialah dari segi kita untuk membuat pengesanan untuk membuktikan kes ni. Sebab kerana dalam kes rasuah, yang paling penting ialah walaupun kita berjumpa wang banyak ni sebagainya, tapi kita kena tahu puncanya. Siapa yang meminta, siapa memberi, untuk apa. Menyusup masuk ke kawasan ini memerlukan pegawai-pegawai terlatih dan berkemahiran tinggi agar pergerakan tidak dihidus sedikit dan tali barut yang bertugas di pintu masuk negara. Berkongsi lanjut, Pengarah Bahagian Perisikan SPRM Datuk Zainul Darus berkata, mengesahkan bahawa wujudnya jaringan di antara warga asing, ejen dan penguatkuasa khianat merupakan fokus utama pasukannya sepanjang melakukan tugas-tugas risikan dan intipan. Jika silap percaturan, kebocoran maklumat boleh berlaku dan operasi dirancang akan menemui kegagalan. So selepas kita mengesahkan wujudnya rangkaian sindiket ini antara ejen, pegawai imigresen dan juga parti, jadi barulah kita mulakan dengan operasi yang dikenali sebagai OPAM. Berlegar-legar secara berkumpulan atau berhimpun di laluan kaunter khas atau kaunter setting menyebabkan kehadiran kumpulan warga asing ini mudah dihidu pasukan perisikan SPRM. Kemudian mengambil masa yang agak lama. Kemudiannya barulah mereka pergi ke satu kaunter khas. Kaunter khas ni maksud saya, semuanya yang ada pack-pack ni akan terus ke satu kaunter saja. Tanpa melalui, kalau biasanya kita dekat terminal, kita akan pergi yang mana kaunter yang kosong. Ejen memaklumkan pegawai imigresen tarikh cadangan kemasukan pack, kemudian tunggu green light daripada pegawai imigresen, kemudian menetapkan hari penerbangan
dan ejen akan beri gambar terkini PAX tersebut dan termasuk nombor pasport PAX. Kemudian pegawai immigration memaklumkan nombor kaunter kepada ejen. PAX akan melalui kaunter pegawai immigration yang telah disetting. Kemudiannya wakil ejen tunggu dan kumpulkan PAX di balai ketibaan, ambil gambar PAX, dan kemudiannya wakil ejen menguruskan transport PAX mengikut lokasi tujuan masing-masing. Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan pembayaran rasuah oleh ejen-ejen tersebut kepada pegawai immigration. Itulah MO yang digunakan oleh sindiket ini. Schoolboy, junta, kapet, kicap, limau mahupun salak adalah antara kod panggilan yang digunakan dalam komunikasi sindiket counter setting bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Hasil risikan dijalankan mendapati rasuah atau bayaran kepada penguatkuasa yang menjadi tali barut sindiket berbeza mengikut kewarganegaraan. Sebagai contoh, bayaran tertinggi RM2,500 dibayar kepada penguatkuasa imigresen bagi melepaskan seorang warga negara Bangladesh masuk ke negara ini tanpa melalui prosedur tapisan keselamatan yang sepatutnya. Kod sulit lembu turut digunakan dalam komunikasi mereka bagi merujuk kepada pembayaran wang rasuah daripada sindiket kepada tali barut, manakala durian merujuk kepada upah diberikan kepada penguatkuasa di KLIA 1 dan KLIA 2 yang akan bertindak melepaskan kumpulan penceroboh ini. Ketika negara sedang bergelut dengan lambakan warga asing dan terpaksa menanggung limpahan implikasi negatif yang menjadi kebimbangan serius, tindakan penguatkuasa yang belot kepada negara ini merupakan kesalahan yang tidak boleh dimaafkan. Saya boleh mengatakan mereka telah menggadai negara ini. Dan sekarang masalah timbul di mana menimbulkan masalah ekonomi, masalah sosial, mungkin masalah keselamatan. Kita tak tahu siapa mereka yang datang ini. Dan perkara ini berlaku adalah akibat daripada pembayaran rasuah. Tak ada lain daripada itu. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, sistem terbaik sekalipun tidak akan mampu mengawal individu yang tiada jati diri dan tunduk kepada hawa nafsu sendiri. Ia berlaku pertamanya kerana masalah human factor. Ini masalah manusia itu sendiri. Akibat daripada peluang yang wujud dan juga ketamakan yang ada. Mereka ni semua adalah frontliners. Duduk di depan checkpoint negara. Kalau di situ pun sudah tembus, apalagi dalam negara. Petanda ini satu petanda yang amat serius dan amat menakutkan saya. Kalau sekiranya ini satu sampel yang berlaku di peringkat checkpoint yang terbuka, apalagi peringkat-peringkat checkpoint yang tertutup atau jauh daripada sini. Seorang pegawai kanan imigresen berpengaruh yang menjadi dalang utama sindiket membawa masuk warga asing menggunakan modus operandi laluan kaunter khas berjaya ditahan. Bersekongkol dengan sindiket dan mengawal kira-kira 50 pegawai penguatkuasa imigresen supaya mengikut telunjuknya demi meraih keuntungan bersama. Itu yang dilakukan dalang utama kes ini. Dia yang merupakan pegawai kanan imigresen pada awalnya melarikan diri apabila siasatan kes ini dimulakan, namun ditahan SPRM Negeri Sembilan pada 5 September 2024. Suspek didakwa menerima rasuah di kaunter imigresen KLIA daripada ejen-ejen sindiket sebagai balasan membenarkan kemasukan warga asing yang tidak memenuhi syarat masuk ke negara ini. Kebanyakan daripada yang terlibat itu, ketuanya adalah beliau lah. Pada keterangan yang kita kumpul mengatakan perkara ini dilakukan sesama mereka sahaja. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 kerana terlibat dalam memberi, menawarkan atau menjanjikan suapan kepada individu lain dengan niat untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan dalam kapasiti rasmi. Sistem bolos dari dalam, sebuah kisah pengkhianatan yang bukan hanya mencela maruah namun boleh menggadai negara. Eksklusif kepada Sinar Harian, Tan Sri Azam Baki mendedahkan
Perbincangan peringkat tertinggi telah berlangsung sejak awal dalam usaha melakukan pembersihan di Jabatan Imigresen Malaysia. Sebelum tu saya tak boleh maklumkan ini high level discussion yang mana beliau memang memandang serius dalam untuk membenteras isu-isu integriti, salah guna kuasa, rasuah dalam Jabatan Imigresen. Saya boleh nampak kesukaran beliau dalam mentadbir imigresen ini kerana isu-isu ini masih lagi berlaku dan masih berulang. Dan perbincangan kami dan beliau sebagai seorang ketua pengarah yang terbuka dalam untuk membersihkan Jabatan Imigresen ini satu contoh yang baik. Menurut Azam, untuk operasi yang melibatkan penahanan begitu ramai pegawai daripada sesebuah jabatan adalah sukar dilakukan tanpa mendapat maklumat dalaman terlebih dahulu sebelum pengesanan dan pengesahan kes dilakukan. Sehubungan itu, beliau amat menyanjung tinggi komitmen dan iltizam bekas Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Roslin Jussoh, untuk membanteras rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan pegawai dan anggotanya. Yang penting di sini bukan sahaja melibatkan jabatan berkenaan. Yang penting inilah imej negara kita. Sebab imej negara kita ni terletak kepada frontliners. Saya dapat rasakan selepas lawatan Ketua Pengarah baru Datuk Zakaria Syakban kepada pekerja-pekerjanya, dia memberi satu nafas baru. Bagaimana perkara ini boleh dibetulkan? Di seluruh dunia, rasuah terus menjadi penghalang kepada kemajuan dan usaha menentangnya terus diperkasa dari semasa ke semasa. Menurut Azam, beliau percaya sudah sampai masanya teknologi bukan lagi pilihan, sebaliknya suatu keperluan dalam sektor-sektor penting termasuk perkhidmatan. Dalam konteks rasuah, sistem online katanya dapat mengurangkan ruang dan peluang di antara pemberi dan penerima. Less touch, less corruption. Jadi tidak ada interaksi badan ataupun suara dan sebagainya. Komunikasi tidak ada, terus saja melalui sistem. Ruang tu wujud di situ bila banyak sangat peluang untuk berdiskusi. Saya tak nak bagi contoh mana-mana lah, tapi itu yang kita semua sering lihat. Hakikatnya, masalah sudah berlaku dan menuding jari tidak akan membawa kepada penyelesaian yang wajar demi maruah dan kedaulatan tanah air tercinta ini. Isu pengawalan sempadannya lemah, lambakan warga asing, tali barut pengkhianat negara, semua ini harus dihentikan dengan iltizam yang tinggi dan kerjasama semua pihak. Apa-apa sistem pun diwujudkan, akhirnya akan pergi balik kepada mereka yang memegang amanah. Kerana sistem tetap sistem. Tetapi sekiranya pegawai itu tidak amanah, tidak menjalankan tanggungjawab mereka dan mereka cari jalan pula bagaimana untuk orang putih kata to beat the system. Yang ini ada satu perkara yang amat malang. Tapi kalau isu membabitkan pemborosan sempadan, kebocoran maklumat yang rahsia ataupun yang sulit kepada pihak luar, ini mereka menjual negara. Jadi mereka-mereka ni tak boleh bagi ampun. Kalau saya lah, kena ambil tindakan walaupun apa tindakan pertuduhan ataupun tindakan terhadap mesti tindakan yang betul-betul stern ataupun yang betul-betul tegas diambil. Jangan biarkan rasuah terus menggadai masa depan negara kita. Isu integriti bukan tanggungjawab SPRM sepenuhnya dan memerlukan penglibatan serta komitmen kita semua. Bersama, kita mampu membanteras rasuah demi memastikan negara ini kekal bermaruah dan berdaulat.